Baik, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Hakimi Ciu bin Abdullah, penolong rektor UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau. Yang berusaha Dr. Nurlis binti Ahmad, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Yang berusaha Dr. Siti Sarah binti Ibrahim, Timbalan Rektor Pendidikan Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Yang dihormati Puan Haji Wan Nuzan binti Wan Mansur, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Abdul Razak Cawangan Negeri Sembilan. Seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada para penonton yang sedang menonton program Read, Knowledge and Share pada petang ini melalui Google Meet. Saya Muhammad Syafiq bin Abdullah merupakan pustakawan di PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau, juga moderator anda pada petang ini sepanjang program ini berlangsung. Diharap anda semua berada di dalam keadaan sihat, selamat dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada petang ini PITA Kampus Rembau sekali lagi berjaya menganjurkan sebuah program berbentuk ulasan buku, iaitu Read, Knowledge and Share, book review yang kali ini masuk ke siri yang kelima sebenarnya. Dan istimewanya pada kali ini kami membawakan barisan panel-panel jemputan yang sangat hebat yang terdiri daripada barisan jawatan kuasa eksekutif negeri UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk mengulas buku pilihan peribadi masing-masing. Dan untuk pengetahuan, antara objektif program Read, Knowledge and Share ini diadakan adalah bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan membaca di kalangan komuniti UiTM selari dengan objektif Read at UiTM. Dan ia juga menyokong kepada program pemantapan diri berteraskan pembudayaan galakan membaca dan sebagai usaha untuk mendapatkan ilmu melalui pendidikan sepanjang hayat. Dan program ini juga dapat meningkatkan ketapakan ataupun visibility perpustakaan Tun Abdul Razak dalam usaha-usaha pembudayaan ilmu. Dan untuk makluman juga para hadirin, program ini merupakan program di bawah segmen Read at UiTM dan ia secara tidak langsung mendukung kepada salah satu objektif di dalam United Nations Sustainable Development Goals, iaitu memberikan pendidikan yang berkualiti. Baik, sebelum kita bermula, saya ingin membacakan sedikit penafian. Maklumat yang disampaikan di dalam program siaran langsung ini hanyalah bertujuan untuk pembudayaan ilmu sahaja dan ia hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukannya pendirian rasmi daripada pihak universiti. Dan pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai sebarang komen ataupun pendapat yang dikeluarkan ataupun yang disampaikan. Dan demi kelangsungan program, saya memohon agar para hadirin yang ada pada ketika ini untuk mematikan mikrofon dan sentiasa berada dalam keadaan mute atau sepanjang program berlangsung. Dan sekiranya anda mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada panel kita, boleh diajukan menerusi ruangan chat dan saya akan bacakanlah setiap akhir ulasan yang diberikan oleh setiap panel kita. Dan saya juga memohon izin daripada semua untuk meneruskan program ini secara sedikit lebih santai untuk sesi yang seterusnya. Baik, tanpa membuang masa, kita pun sebenarnya dah kenal dengan semua barisan panel kita yang ada pada petang ini. Jadi saya ingin terus kepada panel jemputan kita yang pertama. Dengan ini saya menjemput, dengan segala hormat saya menjemput Prof. Madya Dr. Muhammad Hakimi untuk perkongsian daripada beliau dengan buku pilihan beliau. Silakan, Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Nurlis, Dr. Siti Sarah, Puan Wan, semua KPP, pensyarah dan ahli JKM yang turut bersama pada petang ini. Okay, buku yang saya pilih pada hari ini adalah buku ni. Nampak? Boleh nampak? Tak nampak? Tak apa nampak. Okay, buku ini bertajuk Coping with Technology at Work, Home, Play. Dia relate dengan techno-stress lah. Sebenarnya buku ni saya baca ketika sekitar tahun 2009. Okay, di mana ketika tu saya buat master kan, saya punya project paper berkenaan dengan techno-stress lah. Sebab itulah saya terpaksa lah mencari buku ni, di mana salah satu instrumen lah, almost semua instrumen yang dibangun oleh Michelle ataupun lebih dikenali sebagai Rosen dengan Well terdapat dalam buku ni lah. Okay, di mana instrumen-instrumen yang pakai untuk kajian saya semuanya terdapat dalam buku ni. Okay, basically kalau ikutkan apa maksud techno-stress? Kalau ikutkan Craig Broad,
Craig Broad ni adalah merupakan salah seorang scholar yang paling awal iaitu pada tahun 1984 telah mengeluarkan satu definisi berkenaan dengan apa maksudnya technostress. Sebenarnya definisi yang diberikan oleh Broad adalah menyatakan bahawa technostress merupakan satu penyakit adaptasi moden yang disebabkan oleh ketidakupayaan seseorang ataupun individu untuk menampung keperluan teknologi komputer masa kini dengan cara yang sihat dan betul. Menerusi buku yang bertajuk The Human Cost of the Computer Revolution. Mungkin ketika tahun 1984 tu, ketika itu barunya wujudnya ataupun barunya di mana adanya komputer itu. Mungkin sebelum tahun 1984, mungkin 1984 ketika ini saya baru umur 4 tahun kan. Saya pun baru umur 4 tahun. Mungkin ketika itu saya rasa baru wujudnya teknologi tersebut lah. Sebab itulah Craig Broad ni menyatakan di mana mengeluarkan satu buku yang berkaitan dengan komputer, di mana menyatakan di mana komputer ataupun teknologi yang digunakan ketika itu mungkin akan membawa stres kepada sesiapa ataupun pengguna. Di mana setiap pengguna yang menggunakan teknologi, especially ketika itu akan menghadapi stres secara sedar atau tidak sedar. Seterusnya, selepas 13 tahun selepas itu, di mana buku ini telah diterbitkan. Di mana buku ini diterbitkan iaitu Technostress Coping with Technology at Work, Home and Play, di mana macam mana kita ataupun pengguna berhadapan dengan teknologi ketika berada di rumah, di pejabat ataupun di persekitaran masyarakat. Di mana buku ini diterbitkan sekitar tahun 1997, di mana dia memperluaskan lagi definisi apa itu technostress, di mana Rosen dan Well telah menyatakan bahawa apa-apa kesan negatif yang berlaku terhadap sikap, pemikiran ataupun tingkah laku atau fisiologi yang disebabkan oleh teknologi akan menjurus kepada technostress lah. Benda ini akan berlaku secara langsung atau tidak langsung. Di mana kewujudan teknologi pada ketika itu adalah bertujuan untuk menghasilkan hidup kita yang lebih baik lah. Tapi secara tidak langsungnya mungkin kepantasan sebuah teknologi itu akan membawa kepada manusia ni kita ada momentum kita sendiri kan, dan kita tidak mampu untuk mengikuti ataupun mengejar kepantasan teknologi tersebut lah. Di mana mungkin kesungguhan seseorang ataupun individu untuk mengejar kepantasan ataupun evolusi ataupun revolusi dari segi teknologi tersebut telah menyebabkan seseorang itu menghadapi stres lah yang digelar sebagai technostress. Seterusnya. Buku ini juga basically dia menceritakan tentang, dia menjelaskan tentang teori dan empirical yang inovatif mengenai revolusi teknologi moden dan menawarkan panduan permulaan yang berguna kepada individu dan profesional yang mengalami masalah teknologi. Yang paling saya gemari mengenai buku ini, di mana diselitkan dengan contoh-contoh reality, contoh-contoh praktikal yang kelihatan yang begitu nyata dan benar yang serupa dengan keadaan kita hari inilah. Seterusnya penulis ini iaitu Rosen dan Well, beliau juga ada menyatakan bahawa manusia ataupun pengguna teknologi itu telah menjadi techno-dependence, di mana pengguna teknologi memberikan jalan keluar bagi di mana bukan pengguna teknologi, di mana penulis ini telah memberi jalan keluar bagaimana nak hadapi dengan situasi technostress tersebutlah. Di mana pelbagai petua ataupun cadangan telah diisikan ataupun dimuat naik dalam buku tersebutlah, buku inilah. Seterusnya saya rasa buku ini amat relevan lah walaupun ianya telah diterbitkan sekitar tahun 1997, tapi apa yang berlaku hari ini di mana revolusi teknologi, di mana kita dah telah menghala ke IR 4.0, 5.0 kan. Saya rasa especially dalam keadaan negara ataupun dunia menghadapi pandemik di mana kita harus bekerja di rumah kan. Kita harus bekerja di rumah dan kita harus berhadapan dengan teknologi setiap hari.
Syafiq, nak berapa minit untuk saya? Tak kisah doktor, boleh je. Boleh Boleh. Okay. Ada lagi. Doktor nak cakap teruskan. Okey. Seterusnya, disebabkan lambakan teknologi yang berlaku pada hari ini kan, mungkin especially pada teknologi ICT dalam kehidupan manusia di mana fenomena ini akan menyebabkan seseorang individu semakin tertekan lah dan merasa bimbang sekiranya mereka tidak dapat menggunakan atau menguasai sesebuah teknologi dengan baik lah. Okey. Dan perasaan takut, bimbang, contohnya perasaan takut, bimbang ataupun serik ataupun berasa fobia dengan teknologi, merupakan antara impak negatif teknologi ke atas tindakan, fikiran, tingkah laku seseorang individu lah. Di mana pada peringkat awal biasanya kebiasaannya terms ataupun definisi ini dipanggil sebagai teknofobia. Sebelumnya ditukar kepada teknostress. Mana fobia stress itu lebih kurang sama lah. Seterusnya ada satu term lagi digelarkan sebagai cyberphobia ataupun computer phobia ataupun kebimbangan terhadap komputer ataupun they call it computer anxiety dan tekanan komputer lah, di mana the stress towards computer lah. Yang menyebabkan perubahan sikap negatif pengguna komputer. Kalau ikutkan Rawson dan Well juga menyatakan kalau teknostress ni dia akan dipecahkan kepada 7 komponen. Apa komponen tersebut? Komponen pertama dia melibatkan teknostress komunikasi. Kejap lagi saya akan go through satu-satu lah. Teknostress komunikasi. Yang kedua dia cerita pasal teknostress pembelajaran. Yang ketiga dia cerita pasal teknostress persempadanan iaitu boundaries technostress. Yang keempat dia cerita pasal teknostress masa ataupun time technostress. Yang kelima cerita pasal teknostress keluarga, family technostress. Yang keenam teknostress di tempat kerja, workplace technostress. Dan yang ketujuh adalah teknostress persekitaran masyarakat, societal technostress lah. Saya pergi pada satu persatu lah. Saya just share apa itu yang dimaksudkan dengan teknostress komunikasi. Kalau ikutkan Rawson dan Well menulis buku ini, dia cerita pasal apabila seseorang individu berkomunikasi, individu sedaya upaya untuk menghantar mesej dengan cara dan saluran yang paling tepat agar maklumat yang ingin disampaikan akan diterima oleh halayak umum. Namun mungkin tidak dapat dinafikan bahawa peralatan teknologi komunikasi, especially macam hari ini kan, mungkin ada gangguan kan, di mana contohnya apa yang berlaku 2-3 hari yang lepas, di mana Facebook, Instagram kan, WhatsApp tiba-tiba hang selama 6 jam kan, di mana kadang-kadang bila kita dah biasa dengan social media yang relate dengan teknologi, tapi bila benda tu berlaku kita akan saya rasa sedikit sebanyak kita akan menghadapi stres lah, di mana tengoklah posting-posting di Facebook ke, di Insta ke yang menyatakan yang ada masalah yang berlaku sebelumnya 2-3 hari yang lepas lah, di mana totally blackout, di mana 6 jam tak boleh nak gunakan social media tersebut kan. Lepas tu yang kedua cerita pasal teknostress pembelajaran. Dia cerita pasal tekanan teknologi yang dialami oleh individu semasa mempelajari dan cuba memahami sesuatu teknologi. Kalau ikutkan Rawson and Well, dekat keadaan ini biasa berlaku terutamanya apabila munculnya suatu teknologi yang baru, di mana kita perlu masa untuk membelajar sesuatu teknologi yang baru. Di kadang-kadang especially bagi golongan yang muda, ataupun dewasa muda ni biasanya dia lebih cepat mempelajari satu teknologi. Tapi apatah pula jika dibandingkan golongan yang lebih berumur kan, mungkin dia nak adapt kan, dia nak belajar suatu teknologi yang baru, dia ambil masa lah. Dia ambil masa dan kadang-kadang dia bukan setakat ambil masa, kadang-kadang golongan yang lebih senior ni kadang-kadang dia tak nak belajar dan dia terus menolak lah. Sebab benda ni, sebab kadang-kadang pembelajaran tersebut agak sukar bagi mereka ataupun golongan tertentu, dan benda tu akan menyebabkan dia orang berlakunya stres lah, yang dikelas sebagai teknostress pembelajaran. Yang ketiga dia cerita pasal teknostress persempadanan, di mana boundaries teknostress, di mana terdapat sikap individu yang tidak berupaya untuk mengenal pasti satu sepadan masa yang jelas semasa menggunakan teknologi, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun beriadah ataupun bersantai. Especially nowadays sekarang ni kita tengok benda ni memang relate dengan apa yang berlaku di pada hari inilah.
di mana tekanan teknologi, di mana contoh kita keluar makan dengan family. Kan saya rasa setiap orang, anak, mak, ayah semua ada gadget, ada smartphone kan. Kadang-kadang bila kita keluar saja kan tiba-tiba tengok dekat kedai makan pun kita akan keep on tengok pada smartphone kan. Maknanya dari segi hubungan family tu mungkin dah kurang lah, di mana kita lebih terikat dengan teknologi. Okay, di mana kita tak tahu batasan, di mana that's why ada dekat persebadan batasan, di mana bila masa yang sesuai untuk menggunakan teknologi. Dan kadang-kadang waktu makan pun let's say ada urgent call ke apa daripada pejabat contohnya, kita tetap atau waktu dengan family Sabtu Ahad kita tetap akan entertain lah kepada call ataupun kepada siapa yang hubungi tersebut lah, di mana kadang-kadang benda ni menyebabkan itulah techno-stress persempadanan lah, di mana boundaries kita tak tahulah had bila masa yang patut call, bila masa yang patut menggunakan teknologi ataupun bila masa patut kita bersama dengan keluarga. Maknanya kita tak reti nak bagikan masa lah. Okay, seterusnya kita pasal techno-stress masa pula. Okay, di mana dia menyebabkan tekanan individu, diri individu sekiranya teknologi yang digunakan semakin tidak menjimatkan masa. Contohnya kita perlu buat satu kerja, contohnya laptop. Kita pakai laptop, kita pakai komputer di office. Tiba-tiba kita nak wifi tak ada. Kan ataupun kita nak printer rosak. Kan kadang-kadang kita nak buat kerja, mungkin teknologi ni boleh mempercepatkan urusan kerja, tapi pada masa yang sama di sebalik kepantasan teknologi tersebut kadang-kadang dia boleh menyebabkan dia lebih lambat lah. Okay, di mana kepantasan teknologi tersebut dia boleh menyebabkan kerja kita lebih lambat, di mana contohnya kita nak print tiba-tiba printer rosak. Benda ni akan menyebabkan kita stres lah, especially pada student kan. Contohnya nak print assignment tiba-tiba komputer corrupt lah, macam-macam alasan kan. Contohnya nowadays kan komputer corrupt lah, okay, terpaksa reformat balik lah, okay, nak pergi kedai ke tiba-tiba printer rosak ke and so on lah. Okay, lepas tu yang seterusnya kita pergi pada techno-stress keluarga, di mana dia cerita pasal individu dewasa sentiasa berasa rendah diri dan beranggapan bahawa kanak-kanak lebih memahami teknologi daripada diri mereka. Ini tadi saya dah cerita sedikit kan, di mana golongan yang lebih senior ni berasakan rendah diri lah, di mana rasa kanak-kanak ni lebih pantas lah mempelajari sesuatu teknologi, anak-anak lebih pantas lah. Perasaan syak wasangka individu dewasa yang sering beranggapan bahawa ada setengah teknologi seperti internet tidak selamat untuk kanak-kanak. Dan juga boleh menyebabkan techno-stress jenis ini berlaku lah. Okay, especially bila berada di rumah kan. That's why dia digelarkan sebagai ataupun dia diletakkan di bawah komponen techno-stress keluarga lah. Especially berada di rumah, kadang-kadang nowadays kita dah serahkan everything, gadget ke laptop, komputer kan, dah ada wifi semua. Tapi kadang-kadang bila tak ada kawan, kadang-kadang kita family atau parent akan rasanya benda ni tidak selamat lah bila dibiarkan gadget ke, dibiarkan komputer, laptop. Sebab sekarang ni dengan just Google, just search lah, apa benda pun boleh jumpa. Okay, di mana kadang-kadang parents akan berasakan yang teknologi ni membawa kepada itulah syak wasangka, di mana terlalu lepaskan teknologi kepada kanak-kanak ni adalah tidak selamat lah. Okay, dan benda ni kadang-kadang boleh lead to techno-stress lah. Okay, dan seterusnya adalah techno-stress di tempat kerja, di mana yang sering berlaku individu cuba memperlihatkan bahawa mereka sangat mengetahui tentang teknologi berbanding rakan sekerja. Sedangkan pada hakikatnya mereka tidak begitu arif atau memahami tentang teknologi tersebut. Okay, so techno-stress tempat kerja akan berlaku sekiranya individu seringkali membawa balik kerja yang sepatutnya disiapkan di tempat kerja. Okay, sepatutnya kerja buat dekat office, tapi sebab kata habis dibawa balik. Kan? Dibawa balik untuk buat di rumah lah. So walau bagaimanapun dia cakap, sehingga ke satu peringkat individu akan menyedari bahawa mereka telah kehilangan masa santai di rumah kerana membawa pulang kerja tersebut. Okay, so benda ni dia diletakkan di bawah komponen techno-stress di tempat kerja lah. Okay, sedikit lagi. Syafiq, sedikit lagi, satu kedua lagi. Okay, lepas tu techno-stress komponen seterusnya adalah bercerita pasal persekitaran masyarakat atau societal techno-stress, di mana pada masa kini mungkin tidak dapat dinafikan di mana ICT semakin berkembang dan berubah kerana setiap hari apa sahaja perubahan teknologi yang berlaku akan berlaku di persekitaran masyarakat lah. Okay, sebagai contoh teknologi ICT pada masa sekarang telah berubah
dah lebih bersifat mobile lah, tanpa wire kan, di mana kecil dan mini kan, bersifat gadget and so on lah, di mana teknologi mempunyai pelbagai fungsi dan keupayaan. Namun begitu, tidak semua individu dalam masyarakat yang mampu memiliki dan menguasai ICT tersebut. Okay, di mana kita kadang-kadang kita nak adapt dengan something software ke ICT yang baru tu agak payah sedikit lah. Okay, bagi setengah individu yang lain, kemungkinan perubahan seumpama ini adalah satu yang dinantikan. Namun di sebaliknya bagi seseorang setengah individu ia merupakan satu cabaran barulah sebab mereka mungkin mempunyai kekangan masa kan, mempunyai kekangan masa untuk mempelajari sesuatu yang barulah. Tapi kalau ikutkan apa yang dituliskan dalam buku ni, kalau ikutkan Rosenwald menyatakan di mana tidak kira siapa sekalipun hari inilah, especially sebelum ni dan hari ini pun, siapa sekalipun yang terdedah kepada teknologi secara sedar atau tidak sedar, dia akan menghadapi techno-stress walaupun dia adalah minimal lah. Walaupun dia adalah minimal. Secara minimal lah. So saya rasa itu saja Syafiq daripada saya. Saya serahkan kepada Syafiq semula. Terima kasih Prof. Okey, saya ada satu soalan di ruangan chat daripada Puan Rabita. Menurut Dr. Hakimi, pandangan doktor dalam 7 komponen techno-stress tadi, yang mana lebih sukar untuk diuruskan? Bagi saya? Ya. Yang mana lebih sukar diuruskan? Kalau saya rasa keluarga lah. Keluarga di mana ketika kita berada di rumah, ialah kita berada di rumah, kita keluar kan, kadang-kadang sebabkan nowadays saya rasa smartphone tu ada bersama setiap orang dan kita tak boleh nak tinggal. Walaupun tertinggal smartphone, kita akan patah balik untuk nak ambilkan balik, akan patah balik untuk ambil smartphone kita kan. Dan bila bersama keluarga tu kadang-kadang ialah bila pergi ke kedai makan, kita tengok kan, saya sendiri pun lah, saya tak ada cerita orang lain, saya sendiri pun sama. Saya akan pegang handphone saya, tengoklah browse Facebook ke Instagram ke, my wife pun sama, tengok TikTok ke, tengok apa ke, anak saya pun sama dengan game. So benda tu akan menyebabkan ialah hubungan ataupun komunikasi antara keluarga ketika itu menjadi semakin kurang lah. Itu bagi saya lah. Tapi bagi setengah orang mungkin komponen yang berbeza lah. Mungkin dari segi pembelajaran, mungkin dia jatuh kepada teknologi pembelajaran di mana agak sukar bagi seseorang individu untuk mempelajari ataupun adapt dengan teknologi terkini lah. Di mana dia perlukan masa yang berbeza. Untuk adapt kepada satu teknologi yang baru. Itu bagi pendapat saya lah. Baik, terima kasih Doktor. Topik yang agak menarik sebenarnya mengenai techno-stress. Walaupun buku tu agak lama tetapi boleh dikatakan agak relevan lah dengan keadaan masa kini yang sebenarnya kalau nak compare keadaan teknologi masa buku tu diterbitkan dengan sekarang memang jauh beza kan. Banyak dah berubah, banyak lebih dependent lah sama sekarang. Tapi masih lagi relevan. Dan bayangkan zaman tu lagi diorang dah predict what the future will be kan. Tapi itulah, it becomes some reality lah bila dah betul-betul berada keadaan sekarang. Mungkin saya boleh share sedikit sebab saya dah buat kajian because sebelum mungkin 1 dekad yang lalu, di mana 12 tahun yang lepas saya buat kajian berkenaan benda ni, di mana sampel di mana diorang berada pada tahap techno-stress yang sederhana lah. Tapi bila berlakunya COVID hari itu, saya recollect data tapi different sample lah. Sebelum ni saya collect di Melaka, now saya collect di Negeri Sembilan, gunakan skop kerja yang sama, sampel yang berbeza, dan because of COVID, semua BDR, work from home kan, menggunakan laptop kan, di mana findings yang saya dapat, di mana majority berada pada tahap techno-stress yang tinggi. Secara sedar atau tidak sedar. Sebab itulah saya cakap, bila kita terdedah kepada teknologi ni, kadang-kadang secara sedar tak sedar tu kita berada pada satu tahap. Kita dah alami lah sebenarnya, kita dah alami stres lah. Kerana kita kadang antara simptom-simptom kadang-kadang bila kita expose terlalu lama dengan ialah skrin kan, kita akan rasa tegangnya tengkuk kan, duduk lama dengan skrin kan. So benda tu lah kadang-kadang menyebabkan stres jugalah. Okay.
Baik, terima kasih Dr. Kimi, memang perkongsian yang sangat menarik untuk petang ini. Okey, baik, saya tak nak buang masa, saya nak menjemput seterusnya dengan hormatnya Dr. Nolis untuk perkongsian daripada beliau. Silakan Doktor. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurusan eksekutif UiTM Cabang Negeri Sembilan, KPP Koordinator, ketua-ketua unit dan jawatan, para pensyarah dan juga warga UiTM Cabang Negeri Sembilan, dan juga terima kasihlah kepada PITA UiTM Cabang Negeri Sembilan kerana menjemput saya pada hari ini. Dirasakan selepas dapat hubungan daripada Cik Syafiq tu, apa nak dikongsikan, saya ni tak adalah pandai sangat nak berkongsikan, menulis pun tak pandai. Jadinya kita cubalah ya. Okay, so untuk yang dapat saya kongsikan pada masa yang terdekat ni, yang saya baca adalah buku ni lah. Boleh nampak kan? Okay, ini adalah 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. So mungkin buku ni adalah healing kepada apa yang kita punya PM Dr. Hakimi maklumkan tadi berkaitan dengan teknostres. So saya pula mencari buku-buku motivasi dan menenangkan diri saya lah sebenarnya. So bila memegang, bila berada di kerusi eksekutif ni dengan pengurusan di pihak pensyarah, pelajar dan juga eksekutif, serta dengan peringkat kita Induk di Shah Alam, kita of course lah kita akan ada juga sedikit stres walaupun tak banyak. Mungkin tekno ke apa, nanti kita tanya balik Dr. Kimi peringkat stres saya ni. Tapi alhamdulillah kita cuba manage lah kita punya stres, dan bagi saya membaca buku ni adalah untuk mengisi masa jugalah. Dalam masa yang sama, dalam keadaan yang ada, saya cuba ambil masa lah setiap malam. Mungkin dalam 2-3 chapter kita habiskan untuk kita punya muhasabah diri dan juga istiqamah dalam membaca buku lah. Jadi buku ni adalah buku daripada PTS Publishing House yang Berhad. Dia ada 99 chapter, setebal 570 muka surat, tebal. Dia dah macam kamus dah ni. 570 muka surat dan harga dia dalam RM45 lah. Tapi masa saya beli tu saya tertarik because saya nampak buku ni macam menarik, tetapi dia ada diskaun 40% pada masa tu, kerana saya tengok buku yang sama di kedai buku yang sama di kawasan rumah saya satu lagi, dia tak ada diskaun. Jadi dekat kedai ni ada diskaun, jadi saya beli. Dan pada masa yang sama saya tengok, oh menarik buku ni. Jadi ini adalah hasil tulisan daripada Puan Muyassarah, seorang dia adalah daripada Indonesia lah, anak kelahiran tahun 90 daripada Malang, Indonesia. So buku ni dia tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian mungkin pihak PTS ni dia translatekan kepada bahasa Malaysia lah untuk bacaan pembaca di Malaysia. So tulisan ni IG dia pun ada, saya ada kalau ada yang friend dengan saya di IG, saya ada tag buku ni juga dalam IG saya dan juga nama penulisnya. Dan time to time bermula daripada 13 September saya mula baca buku ni, dan saya habis baca buku ni dalam minggu lepas lah. Lebih kurang sebulan jugalah mengambil masa untuk baca buku ni sedikit-sedikit, dan daripada segi penyampaian sangat ringkas dan juga kita kata boleh menenangkan jugalah. Jadi saya sharekanlah antara 99 chapter tu, saya ada 7 chapter yang betul-betul saya rasa tertarik dan juga membantu saya lah dalam muhasabah dan istiqamah saya untuk menjalankan kehidupan seharian lah. Antaranya adalah berdamai dengan masalah. So ini adalah daripada yang mana Dr. Kimi kata tadi stres, saya kata macam cantik pula Dr. Kimi cerita about stres. Buku ni dia cerita bagaimana kita nak manage masalah dan juga bagaimana kita nak bersikap lebih positif lah dalam kehidupan seharian kita. Kalau saya boleh share, salah satu yang dalam chapter yang pertama adalah daripada chapter berdamai dengan masalah ni. Dia mengatakan dengan adanya masalah kita juga dapat belajar supaya menjadi lebih positif dalam menerima ujian, dan kita akan menjadi lebih bijak dalam menghadapinya. That means kita janganlah menolak masalah. So kita cuba hadapi masalah yang kita dapat, dan juga kita menjadi lebih positif dan lebih bijaklah untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Dan satu chapter yang betul-betul menarik minat saya ialah berkaitan dengan tenang-tenang sahaja. Dia ada ala-ala bahasa Indonesia jugalah. So chapter tenang-tenang sahaja ni saya ada post juga di saya punya IG, chapter 55. So saya jenis kalau baca buku saya suka conteng.
suka conteng-conteng dalam buku ni lah, underline lah, tulis lah tepi-tepi tu. Jadi kalau orang yang meminjam buku saya yang bentuk macam ni, dia akan nampak lah tulisan-tulisan saya kat situ. Jadi dalam chapter 55 ni berbanding dengan 99 chapter, chapter 55 berkaitan dengan tenang-tenang sahaja ni boleh dikata setiap perengkan tu saya ada underline. Menariknya kata-kata dia memang kena sangat dengan keadaan saya mungkin pada masa itu, dan antara yang saya boleh kongsikan ialah orang yang hidup dengan santai bukan bermakna tidak serius menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka, cuma mereka mampu mengatur emosi sehingga tidak meletup-letup seperti apa yang biasa diperlihatkan oleh sebahagian besar mereka yang mudah sekali panik. Jadi saya rasa di posisi saya sekarang ni banyak masalah, banyak yang disampaikan kepada kita untuk kita selesaikan. Jadi kalau kita pun sama naik dalam keadaan orang tengah marah dan kita pun marah, so masalah tidak akan selesai. Jadi saya rasa kata-kata ini memberi peringatan kepada saya, apa jua masalah yang sampai kita cuba tenang dan berfikir dengan waraslah untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kerana masalah yang datang tu bukan impact pada kita saja, dia impact pada banyak pihak. Jadi salah satu kata-katanya lagi, mereka yang hidup santai mampu menenangkan hati pada saat semua orang panik. So saya sangat berharap dan saya rasa suka kalau saya dapat menenangkan orang di keadaan orang tu berada dalam keadaan panik ataupun dia berada dalam masalah yang ni. Kita kata okey, tak apa, kita cuba selesaikan, insya-Allah kita cuba cari jalan. Daripada situ yang saya rasa kata-kata ini menjadi guideline lah kepada hidup saya. Okay, jadi saya harap buku ini dapat dibaca oleh semualah untuk istiqamah dan juga untuk panduan hidup kita lah, supaya kita pun tidak cepat melatah dalam kehidupan kita kan. Dan juga salah satu lagi adalah optimis kita mampu. So optimis kita mampu ni seperti mana sedia maklumlah, kita timbalan rektor dan juga peneroh rektor ni kita ada KPI. So KPI tu perlu dicapai di hujung tahun. So walaupun KPI saya tak sebanyak PJI lah, PJI rasanya stres dia lagi tinggi tu, cuma kita tetap optimis lah. Saya bersama tim-tim banyak yang kita buat pembaharuan dan kita sentiasa optimis yang kita mampu capai semua KPI tersebut. Jadi kata-kata yang ada dalam ni sebenarnya kadang-kadang dia rasa dia memujuk jiwa saya untuk terus bekerja dan juga untuk terus maju ke hadapan. Kerana jika kita sebagai ketua di bahagian akademik ni, kita pun kita cepat putus asa, kita rasa tak boleh, bagaimana pula orang di bawah kita kan. Jadi kita sentiasa positif, kita memberi semangat dan kita sentiasa berfikir kita mampulah berusaha bersama-sama. Kalau setakat itu sahaja usaha yang kita dapat sampai, itulah yang kita hidangkan kepada UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Jadi kita terus optimislah dengan pencapaian yang telah diberikan, target-target tu kita cuba capai. Dan satu lagi adalah chapter yang seterusnya adalah chapter hadapi, jangan lari. So ini adalah satu lagi chapter yang saya rasa memang kita nak lari ke mana kan. Jadi kata-katanya ialah benar, kita diuji sesuai kadar keimanan kita. Semakin kuat iman, semakin berat cubaan yang akan dihadapi. So ini memang kata-kata yang sentiasa ditulis ataupun kita baca di mana-mana. Sekuat mana iman kita, sekuat itulah cubaan ataupun dugaan yang Allah bagi pada kita. Dan kita kena yakin dan reda memang semua itu adalah ada kemampuan di pihak kita untuk kita usaha. Dan juga next chapter adalah chapter 71 bertajuk pilih keutamaan. So pilih keutamaan ni sangat relevan lah, kerana daripada segi di akademik ni di akademik kita banyak projek-projek yang masuk daripada Shah Alam. Belum siap yang ni, dia dah masuk yang lain, and then dia bagi lagi kerja 48 hours, kita dah kena bagi report. So daripada situ kami terpaksa memilihlah keutamaan yang mana kita nak siapkan dulu, yang mana kita boleh letak ke tepi. Jadi saya rasa daripada segi pengurusan kerja dan pengurusan masa, semua kita perlu tahu untuk membuat pemilihan keutamaan dalam pengurusan kerja supaya kerja kita berjalan lancar dan siap pada masa yang telah ditetapkan. Jadi chapter pilih keutamaan ni banyak lagi lah kata-kata yang dimasukkan dalam ni, yang saya rasa betul lah, aku boleh guna kaedah ni untuk kita arrange masa kita dan juga kita arrange kerja kita. Walaupun di bahagian akademik ni saya ada banyak banyak kaki tangan untuk buat, tapi semuanya memang diorang ada kerja diorang tersendiri. Jadi projek-projek, special project, extra yang masuk pada kita, kita terpaksalah jalankan
That's why kita ada tubuhkan task force, kita ada tubuhkan tim-tim lain untuk membantulah. Jadi daripada bahagian keutamaan tu memang kita kena deal lah yang mana kita perlu buat dulu dan yang mana kita perlu buat kemudian. Dan kita perlu tahu satu lagi adalah Allah sentiasa bersama kita lah, insyaAllah. Dan saya rasa yang terakhir lah yang saya boleh kongsi daripada buku ni adalah chapter 97, third last chapter yang berkaitan dengan kecantikan dalaman. Okay, kecantikan dalaman ni saya akan kongsikan sedikit dia punya main topik, tapi saya rasa ini adalah cita-cita saya lah, kerana kecantikan fizikal tu memang boleh dimiliki oleh semua orang, tapi kecantikan dalaman tu rasanya yang susah kita nak dapat yang lengkap kan. Jadi daripada segi kecantikan fizikal ni kita tak ada, jadi kita cubalah completekan kecantikan dalaman, kerana manusia ni dia tidak perfect kan. Jadi suka saya untuk share lah dengan semua warga UiTM, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya di dalam Google Meet hari ini, sedikitlah daripada penulis Muyassarah ni berkaitan orang yang memiliki kecantikan dalaman adalah hidup yang perlu ikhlas pada segala ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hidup mereka sentiasa ikhlas, tidak menyimpan iri hati dan hasad dengki, dan tidak juga mudah membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Yang ketiga adalah meskipun mereka bukan sesiapa, namun keinginan mereka untuk berbuat baik itu sentiasa ada. So kita kena sentiasa fikirkan untuk berbuat baik lah, insyaAllah. Yang keempat adalah tidak pernah mempunyai sifat mahu mencari kesalahan orang lain. Yang kelima, peka kepada kehidupan sukar yang dihadapi orang lain. Yang keenam adalah mengambil berat dan mengambil peduli kepada kehidupan insan di sekeliling kita. Dan yang ketujuh, lisan mereka sentiasa terjaga. Okay, itu yang kita takutlah because menjadi timbalan rektor ni kita banyak bercakap dengan orang dan juga kita dipanggil untuk beri ucapan. Takutlah ucapan-ucapan kita, kata-kata kita itu mengganggu ataupun menyakiti perasaan orang lain. So yang tu pun kita kena jaga. Yang ke-8 adalah menjadi insan yang pemaaf. Dia ada 11 9 waktu mereka sentiasa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadi tujuan mereka dalam melakukan segala kebaikan. Dan yang terakhir, cukuplah Rasulullah SAW yang mereka ikuti. So itu adalah 11 ciri-ciri yang digariskan oleh penulis ini untuk kecantikan dalaman. Secara jujurnya mungkin bagi saya tak lengkaplah 11 perkara ini dan sentiasa menambah baik diri saya, dan saya berharapkan juga kawan-kawan jika ada yang teringin untuk membaca isi kandungan buku ni, boleh, saya dah habis buku saya ni, so boleh juga kalau nak tengok glance through. Dan juga tapi saya rasa jika nak ada kopi sendiri memang tak rugi, okay, untuk adakan beli buku ni. Okay, saya beli di MPH lah. Okay, saya beli di MPH dan juga saya rasa buku ini sangat memberi inspirasi. Baca dalam 2 chapter satu malam, 3 chapter satu malam, dan kita absorb dia punya aura dia, insyaAllah dia akan memberi kebaikan pada kita lah sebagai guideline kepada kehidupan kita seharian, insyaAllah. So itu daripada saya, Cik Syafiq. Allahuakbar, semoga dapat memberi kebaikan lah kepada semua. Bukanlah ustazah tapi nak berkongsi-kongsi je lah. Okay, itu sahaja, terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Memang perkongsian yang seronok, menarik juga sebenarnya. Dia macam tadi Dr. Kimi ceritakan tentang stres. Ni macam orang kata how to handle stres pula lah. Macam pengubat ataupun jawapan kepada soalan-soalan yang diutarakan. Self-healing lah saya rasa. Saya suka tadi ayat tadi apa, berdamailah dengan masalah. Ya betul, berdamailah dengan masalah. Tu, ayat tu memang sedikit macam menyentuh saya lah tadi, sebab memang kadang-kadang kita inilah masalah kita cuba ignore, lupakan ataupun tak nak lari daripada masalah kan. Tapi sebenarnya masalah tu walaupun jauh mana kita lari pun it will come after us jugalah kan. So the best way adalah kita berdamailah dengan masalah. So kita akan sebaik-baiknya adalah menangani masalah tersebut. Baik, terima kasih Dr. Nolly sekali lagi. So saya tak nak buang masa, kita pun dah 3.10 ni. So saya nak menjemput yang selalu hormatnya Dr. Siti Sarah untuk perkongsian daripada Dr. Silakan. Terima kasih Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
PM Dr. Hakimi, Dr. Nolis, ahli-ahli pengurusan eksekutif, Puan Wan dan semualah warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan ataupun dari sama ada di UiTM Negeri Sembilan ataupun luar lah ya. Okey, saya punya buku perkongsian saya hari ni, kalau tadi kita stres, lepas tu kita ubat balik kan, healing dengan perkongsian Dr. Nolis, mungkin saya kira saya punya ni lebih kepada menaikkan semula semangat lah kot, ataupun tips-tips lah motivasi. Saya tak sure lah. So tajuk dia adalah saya ada 25 jam sehari. So hari ni saya sediakan slide juga. Sebenarnya to be true, pada awalnya saya tak ada slide. Bila Cik Syafiq tanya, Dr. Sarah ada slide tak? Cakap, oh saya tak ada masa lah Syafiq. This is the true answer lah sebenarnya. Saya tak ada masa lah Syafiq. Minggu ni saya pack. Saya cuba buat satu slide je lah. So saya pun buatlah satu slide Canva je lah kan, bagi Syafiq. Okay, ni je slide saya. Tapi bila saya dah baca buku ni, saya macam bukan, saya mengambil sedikit tamparan cakap, oh buku ni kata you have to jana masa. So apa yang saya buat, saya mengambil cabaran untuk buat slide juga. So hari ni saya pun WhatsApp semula Syafiq sorry saya ada slide semula. So itulah dia punya rentetannya lah. So buku saya adalah saya ada 25 jam sehari. Cara bijak menjana lebih masa. Penulisnya adalah Dr. Dr. Muhammad Daud Bakar, yang mana beliau merupakan scholar lah, syariah punya penasihat syariah di industri. So basically buku ni menceritakan berkaitan bagaimana beliau menjana masa. Mungkin kita selalu dengar kan bila kita sebut 25 jam sehari kan, selalu kita 24 jam sehari kan. Tak mungkin kita ada 25 jam sehari. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa saya nak mencari buku ni? Sebenarnya saya mencari buku ni di Facebook, sebab saya cari kat kedai tak ada. So saya sampai cari di Shopee lah. At last saya cari di Shopee dan saya dapat buku ni sebab saya nak sangat baca. Sebabnya saya nak tahu bagaimana wujud ke 25 jam sehari ni sebenarnya. Ada ke cara nak dapat ekstra masa? Ianya mungkin rentetan bila mana saya diberikan tanggungjawab memegang Timbalan Rektor PJI. Seperti mana yang kita tahulah, banyaklah tugasan-tugasannya, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya saya terlalu passion saya terhadap penulisan, penyelidikan terlalu kuat. Jadi kadang-kadang mula-mulanya saya pada awalnya saya rasa apa yang aku perlu buat ni. Bila mana saya bercakap dengan suami pun, husband cakap you have to let go, you have to sacrifice your passion. Tapi saya kata betul ke I have to sacrifice my passion? Walhal itulah yang menaikkan semangat saya. So saya cakap I have to find a solution on this lah. So saya mencari solution yang mana saya kata okay, saya perlu jana masa. Disebabkan itulah saya mencari buku-buku yang memberikan tips kepada saya tentang bagaimana saya boleh jana masa dan sebagainya lah. So itulah rentetan-rentetan kenapa saya cari buku-buku beginilah contohnya. Jadi buku ni sebenarnya dia menceritakan banyak kepada pengalaman Dr. Daud ni lah, Datuk Daud ni sebenarnya bagaimana pengalaman beliau untuk menjana masa lah. Satu statement yang beliau selalu cakap, saya tak begitu mengurus masa saya tetapi sebaliknya saya menjana masa saya. So daripada statement tu sebenarnya yang membuatkan saya tertarik nak beli buku ni, nak tengok sesuai tak untuk saya gunakan dalam kehidupan seharian saya kan. Sebab saya fikir saya ada tanggungjawab saya tetapi dalam masa yang sama saya ada passion saya. So sebab saya acknowledge yang passion saya sebenarnya menaikkan semangat saya untuk bekerja lebih banyak, lebih keras untuk give me an energy lah. So that's why saya kata I cannot let go apa sahaja tetapi I need to find a solution on how ni lah bagaimana saya nak mengatasi masalah ni lah. Again berdamai dengan masalah lah. So seperti mana kalau saya ikut bukanlah arah nasihat suami saya, lari daripada masalah tu, ambil satu dah settle. Senang kan?
Selalunya lelaki gitulah kan. Saya tak sure lah, selalu dia simple kan, very simple. Tapi woman ni mungkin dia suka fikir kot. Dia suka nak berdamai tu, lama dia nak berdamai tu kan. Dia banyaklah kaedah-kaedah dia. So saya pun cuba mencari solution lah. So saya baca buku ni. Dalam buku ni ada 8 chapter. Saya tak adalah nak fokuskan kepada semua chapter, tapi kita akan tengoklah sedikit sebanyaklah yang mana saya ambil beberapa point lah dalam chapter-chapter ni. Bermula daripada chapter 1 sampai chapter 8, saya suka beberapa chapter dalam buku ni yang memberikan tips lah. Tips kepada saya bagaimana saya boleh jana waktu saya sebenarnya. So dan itu juga yang saya practice lah. Okay, saya pergi bab by bab lah. Sorry kalau saya terlampau detail. Saya minta maaf lah. Okay, bab 1 ni bagaimana saya menjana 25 jam sehari dan bagaimana anda juga mampu melakukannya. Inilah statement kata-kata daripada Prof. Datuk Bakar yang mengatakan saya tidak menguruskan masa, saya sebaliknya menjana lebih banyak masa. Sekiranya anda sentiasa menggunakan tempoh masa yang sama bagi melakukan perkara yang bersifat rutin harian, maka anda sebenarnya tidak ke mana. Sesungguhnya anda barangkali adalah manusia paling sibuk risar ruang jagat. Dalam konteks ini anda sibuk tetapi tidak berkesan. So saya cuba faham apa sebenarnya yang beliau cuba maksudkan kan. Bagaimana sebenarnya beliau menjana masa beliau sebenarnya. So dalam bab 1 ni lah beberapa tips yang beliau masukkan untuk saya cubalah bagaimana saya boleh menjana masa saya. Sebenarnya masa kita sama je. Beliau mention kita semua, saya, Dr. Nolis, PR Dr. Kimi, Puan Wan, Syafiq ataupun semua kita memang ada 24 jam je sebenarnya. Bila saya habis baca ni saya kata oh sama je, semua orang ada masa sama. Saya takkan dapat pun extra 1 jam tu sebenarnya. Tetapi how saya gunakan kaedah-kaedah yang saya boleh gunakan untuk saya jana lebihan masa daripada 24 jam tu. Jadi untuk chapter 1 3 benda lah, 3 point yang saya nak highlight. Pertama adalah cepat dan tangkas. So apa-apa kita buat kita perlu cepat dan tangkas. Maksudnya contoh baca buku lah. Pada awalnya sebenarnya saya dah pernah baca buku ni dulu. Tapi ni saya baca semula lah. Waktu tu saya baca slow kan, biasalah kita baca bab pula nak habis ni. So jadinya dalam buku ni sebenarnya dia ada letak tips pun bagaimana cara nak membaca, macam mana kita boleh scroll benda tu mencari isi yang penting saja untuk kita baca dan sebagainya. So itu jugalah sebenarnya yang kita praktiskan pun sebelum ni bila kita baca jurnal dan sebagainya kan. So bila kita nak baca word by word, mungkin kita kena tengok jugalah bahan bacaan. Kalau bahan bacaan yang macam Dr. Nolis punya buku kan, rasa banyak words-words yang boleh mendamaikan hati. Rasanya kalau scroll tu tak sedap kan. Kalau macam bahan bacaan yang simple ataupun bahan bacaan yang akademik, contohnya jurnal pun boleh juga. Kita kena ada strategi dia lah dalam pembacaan tu supaya kita cepat dan tangkas dan kita dapat point apa yang kita nak sebenarnya. So sama jugalah. So I can finish this book in few hours sajalah. Dan kedua, isi masa. Isi masa ni sebenarnya yang kita dah boleh mula buat. Contohnya kan, kita macam penulis juga, dia suka mengisi masa apa yang dia ada. Contohnya lah sementara dia nak pergi mesyuarat, drive, kita driving kan. Tapi janganlah, saya tak pasti ianya berkesan ke tak. Kalau saya selalu isi masa saya sewaktu drive. Sebab perjalanan saya jauh kan, agak sejam kan, especially nak ke Pilah. Kalau dulu-dulu lah, sebenarnya tips ni pun saya guna juga waktu saya buat PhD. Saya buat PhD part time, saya suka isi masa saya sewaktu drive. Daripada saya mengantuk drive, saya banyak isi masa saya. In fact, up to the extent saya boleh breakfast dalam kereta, makan nasi lemak dalam kereta sambil drive. Tapi kena ni lah, kena skill lah. So isi masa. Tapi itu contoh yang ni lah. Contoh penulis bagi. Contohnya bila kita nak attend mesyuarat kan. So kita sambil-sambil drive kita dah isi masa apa yang kita nak
inform dalam mesyuarat tu, apa agenda mesyuarat tu yang kita dah nak selesaikan, ataupun sambil-sambil kita webinar kan, saya rasa ramai dah kot yang dah buat isi masa ni kan, kita boleh buat slide, kita boleh buat sambil-sambil mendengar kan, so kita multitasking lah juga. So this is how we need to isi masa kita. Daripada isi masa ni sebenarnya kita menjana sebenarnya masa. Sebab kalau sebelum ni kita buat benda tu 1 jam untuk satu perkara je. Tapi bila kita isi masa sebenarnya kita buat 2 perkara dalam 1 jam. So secara ni bila kita fikirkan, yes, you already jana ada masa sebenarnya. So this is how penulis menjana masa dia lah. And then yang ketiga, of course, tidak bertangguh lah. Ini saya rasa saya pun suka juga kadang-kadang bertangguh last minute kan. So perkara-perkara inilah yang saya boleh share lah, kongsikan bagaimana tips awal lah, main tips bagaimana beliau menjana masa beliau dalam masa 25 menjana lebih daripada 24 jam sehari lah. Okay, itu untuk chapter 1. Chapter 2 pula, chapter 2 ni just tak adalah saya nak fokuskan sangat, tapi saya sukalah bila baca juga chapter 2 ni, ianya agak mendamaikan. Walaupun sebenarnya to be truth, dalam chapter-chapter penulis ni dia agak keras tau. Dia agak melihat bagaimana kita perlu menghargai masa kita. Tapi bila chapter 2 ni kita ada satu kesedaran jugalah. Saya melihat kepada surah Al-As, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Jadi bila kita tiada lagi dalam muka bumi ini, di sana nanti 4 perkara ni lah yang menjadi yang membawa kita lah, amalan-amalan kita kan, kepercayaan yang benar, beramal soleh, menegakkan kebenaran dan mengajak manusia bersabar. Kerana dalam Islam di sana nanti kita dah tak ada bekerja, kita dah tak fikir masa, sebaliknya kita hanya menunggu kan kenikmatan ataupun hukuman hasil daripada apa yang kita dah amalkan ataupun nilah amalkan di dunia sini. Jadi dalam buku ni beliau berpesan-pesan lah, sewaktu kita berada di dunia ini, gunakanlah atau uruskanlah masa kita dengan baik, penuhi dengan amalan-amalan yang baik untuk kita bawa ke sana nanti, insyaAllah. So itulah yang kita perlu ingatlah. Dan satu lagi yang saya suka adalah jangan sesekali kita mencela masa. Saya suka kadang-kadang kan saya terfikir jangan mencela masa. Saya teringatlah juga. So mencela masa ni maksudnya kita suka cakap, alahai tak cukup masa lah. Alahai kalau lah aku dah, this is sebenarnya kita mencela masa sebenarnya. Tak bagus lah sebenarnya. I would say it's not good lah untuk kita mencela masa, yang mana saya sendiri pun selalu kadang-kadang buat. Kalau lah hari tu aku tak buat benda ni, so this is sebenarnya kita tak perasan kita sebenarnya telah mencela masa. Alahai penatnya hari ni, kalau ada 25 jam ni sedap juga ni. Kalau ni saya pernah buat benda tu, tapi saya along the way saya cuba muhasabah diri. No, you cannot do this lah. It's like macam you mencela masa tersebut. So bab 2 ni agak menyentuh saya lah. Dia ada pasang surut dia lah, bab-bab yang ditulis oleh penulis. Okay. Dan seterusnya bab 3. Bab 3 ni lebih kepada pengalaman beliau lah. Sebab penulis merupakan beliau banyak ada beberapa syarikat di Malaysia, di Dubai, Turki, London kan. So beliau perlu travel lah sebenarnya. So beliau travel dalam sebulan tu dalam 3-4 kali macam tu. Jadi beliau memberikan tips bagaimana beliau mengisi masa dalam perjalanan dia punya travel tu lah. Sama ada travel selalunya secara rasmi lah. So there are a few tips yang saya cuba nak highlight saja, tetapi mana-mana yang relevant to us then we can apply kan. Tapi yang ni memang memfokuskan perjalanan beliau lah. Pertama, beliau menumpukan kepada perkara yang paling penting dan mampu dilakukan dahulu. Buat dulu benda-benda yang penting dan mampu dilakukan dahulu. Sebab kalau kita nak buat semua benda ataupun kita tahu benda tu susah, kita tak boleh buat. So benda tu akan drag masa kita. So itu pertamalah yang paling utama.
And then untuk bila beliau nak travel, beliau akan tempah sendiri penerbangan instead of menggunakan pakai agensi. Saya pun terfikir kenapa kan agensi lah lagi senang sebenarnya kalau kita kan agensi lagi senang. Rupa-rupanya kenapa beliau nak tempah sendiri penerbangan kerana beliau sendiri dah tahu bagaimana beliau nak uruskan masa tersebut. Agency people they won't know kan, dia hanya ikut standard punya ni lah tentative dan sebagainya. And then kad mendarat, ni beliau selalu kumpul, beliau biasa travel, so dia kumpul awal-awal banyak kad mendarat tu. So bila nak turun dia tak perlu beratur, tak perlu tunggu sebab kadang-kadang dekat flight kita tak dapat kad mendarat kan. So dia dah ada dah. So preparation ni lah. And then gunakan tempoh sela masa. Ni dia isi masa lah. Sambil-sambil menunggu flight kan, kita kena datang awal, check in awal. Beliau gunakan masa-masa beliau untuk menulis dan sebagainya. Dokumen yang lengkap bila jumpa sebab kita tak nak ditahan immigration dan sebagainya. Dan tempat duduk. Saya suka tempat duduk ni. Beliau memilih tempat duduk beliau lah. Maksudnya dia tak suka duduk di tempat duduk yang dia suka duduk di tempat duduk yang orang tak selalu keluar. So benda tu akan mengganggulah dia punya ni. So dia strategize lah perjalanan dia sebenarnya. So ini mungkin sama ada sekarang ni kita tak boleh apply lagi kan. Kita pun unless kalau kita pergi Langkawi je lah kot. So lepas-lepas ni kita dah nak dapat kebenaran keluar ke whatsoever, mungkin kita boleh gunakan sedikit sebanyak yang mana kita nampak lah bagaimana masa tu dapat dijimatkan dalam perjalanan ni. Okay. Untuk bab 3, bab 4 pula ada beberapa tips bagaimana kita sendiri boleh menjana masa dalam kehidupan profesional kita. Pertama adalah personality berbilang tugas. Saya terfikir juga apa benda personality berbilang tugas ni. Maksudnya di sini adalah kadang-kadang kita ni bila bekerja kita nak ikut job description kita je. Apa kerja kita je. Contohnya kerja orang bawah kita tak boleh nak tolong because tu bukan kerja kita. Cuba kita ubah selepas ni. Kalau kita boleh membantu extra work pun tetapi kita boleh ambil alih tugas tu sebab kita boleh bantu benda tu dan kita boleh buat pun benda tu walaupun ianya kerja orang bawahan yang mana kita sendiri boleh jimatkan masa. Kalau kita nak tunggu staff kita buat pun lambat, maksudnya mengambil masa dan sebagainya, tapi kita boleh instead you can do it pun sebenarnya dan boleh memenuhi masa you, then you just do it. So this is personality berbilang tugas lah. So tapi kita kena tahulah bagaimana kemampuan kita waktu itu dan sebagainya. And then kita cubalah mencari masa tersebut menjana. And then strategi pratentuan. Strategi pratentuan ni maksudnya kita dah boleh bajet, dah boleh tahu dah kita dah buat pratentuan lah. Maksud contoh nak pergi mesyuarat lah mesyuarat, kita dah tahu kita nak putuskan sesuatu perkara, tapi dalam kita nak putuskan tu kita dah tahu dah pun decision kita dah ada backup plan, kita dah ada so benda-benda macam tu lah. So benda tu sebenarnya dapat mengurangkan masa kita. Contohnya macam mesyuarat lah, bila mesyuarat kan kita ambil masa terlalu lama untuk memikirkan benda tu. Kalaulah dalam masa perjalanan kita nak ke mesyuarat tu kita dah fikir beberapa backup plan, nampak tak bagaimana masa tu kita boleh jimatkan dalam mesyuarat tersebut. Okay, bekerja dengan riang, of course you need to have a passion. Ini saya memang setuju sebab bila mana ada passion you akan riang dan you tak akan rasa penat. You bekerjalah sampai pukul berapa sekalipun. Bagi saya sendiri itulah yang akan boost saya punya energy. Bukanlah vitamin apa yang saya makanlah macam-macam jenis jamu lah, vitamin, semua saya beli kononnya pada awalnya tu sebenarnya. Tapi at the end of the day saya kata bila saya happy, energy tu yang bagi saya sebenarnya. Bukan sebenarnya to be true, saya sejak beberapa bulan yang lepas dalam tahun ni saya banyak beli macam-macam nak boost energy kononnya. And at the end of the day saya realise bila saya happy, saya seronok, saya passion, benda tu sebenarnya naikkan energy saya. Saya kurang rasa penat dan sebagainya. Okay? Perilaku pintar ini untuk kita ni lah sentiasa berfikiran kreatif dalam penyelesaian masalah atau apa-apa sahaja yang kita buat, dan kemampuan meramal. Kemampuan meramal ni mengikut kepada penulis, contohnya kan kita dah tahu benda ni susah nak jadi ataupun sukarlah nak deal dengan orang macam ni dan sebagainya. Kita dah kena ada satu kemampuan untuk meramal so that we don't drag the time. Kalau tidak kita just wasting our time saja. Faham tak? Maksudnya contohnya kita
nak buat satu urusan, contoh urusan perniagaan ke whatsoever, kita kena ada satu kemampuan meramal benda ni boleh jadi ke tak, ataupun benda ni worth tak untuk kita buat benda tu. Kalau kita tak mampu nak meramal sama ada benda ni worth tak untuk kita, ianya at the end of the day mungkin kita akan menyesal. Oh, penat je buat. Sebab kita tak ada kemampuan untuk meramal benda tu. So we need to have this kemampuan lah, beberapa kemampuan yang mana ianya sebenarnya tanpa kita sedar dah menjana banyak masa untuk kita. Okay, untuk bab 4 lah. And then bab 5 pula, banyak bab pula ni. Mengapa bukan semua orang memiliki resume yang cemerlang? Sebenarnya ni banyak tips lah, beberapa tips yang akhirnya saya kumpulkan, nanti saya akan summarizekan lah. So penilaian berasaskan input dan output, yang mana kita ni kadang-kadang buat penilaian kita berasaskan output. Maksudnya, oh aku dah berjaya gunakan 8 jam masa aku hari ni. Tapi kita tengok tak input kita. Memang kita guna 8 jam, memang kita masuk kerja 8 jam, tapi apa dia punya, apa yang kita buat hari tu, input tu. So kalau boleh biarlah selaras input dan output kita. Budaya kerja 25/8 ini bergantunglah kalau kita memang adalah kita memang memerlukan masa, then we need to have this budaya kerja 25/8 lah, yang mana somehow kita mungkin terlupa weekend, malam dan sebagainya lah. So there are a few tips yang saya rasa boleh guna, dan a few tips mungkin terlampau kuat atau keras lah untuk kita. So kita boleh ambil lah mana yang sesuai untuk kita. Kan? Strategi diam-diam ubi berisi dan pendekatan pintasan. Nah, ini sama juga. Penulis ni dia selalu mention tau, bila mana dia nak buat perkara, dia dah ada dah pun dalam mind dia. Bila mana contohnya lah dia nak buat discussion on penyelesaian masalah, sebenarnya dia dah ada dah dalam fikiran dia. Dia dah ada dah. So benda tu tinggal nak throw out. Itulah cara bagaimana dia boleh menjana masa dia. Ini mesyuarat 30 minit. Penulis merupakan yalah dia tak suka mesyuarat yang lama-lama kan, sebab this is how dia he want to ni lah, tapi it depends on the agenda tersebut jugalah kan, agenda mesyuarat tersebut. And then kemahiran menentukan keutamaan. Ini juga yang saya sama jugalah dengan Dr. Nolis mention juga tadi, sebenarnya saya pun kena perbaiki diri saya juga. Menurut penulis, you kena tahu apa keutamaan you dulu dalam buat kerja. Jangan semua je you buat. Itu sebenarnya masalah saya daripada dulu kot. Saya suka buat semua. I can do. Satu saya punya tema lah daripada dulu, daripada kecil kot. Saya suka guna tema I must, I can. So bila saya susah nak buat kerja, saya memang pandang benda tu, I must, I can. Tapi ianya kadang-kadang mungkin memberi kita punya memberi kesan kepada diri kita sendiri. Bila mana you tak tahu mana keutamaan you, mana you perlu buat, mana yang you tak boleh buat. Tu benda-benda macam tu you kena baikilah. Kalau untuk diri saya sendiri, itu yang mungkin saya perlu improve in future. Saya perlu tahu bila tidak, tapi hingga saat ini memang always yes lah apa-apa pun. So in future we need to know lah benda-benda macam ni. Minda selesai masalah. Senaman pagi. Senaman pagi ni is very important sebenarnya. Beliau selalu banyak cakap, kalau boleh kita bila bangun tu kita buat workout sikit lah. Saya bercerita ni tapi sebenarnya saya tak mampu lagi nak buat senaman pagi ni. Sebab setiap pagi menurut beliau kita ada dia generate satu hormon stres tau. Jadi bila dengan adanya senaman pagi, walaupun berjalan-jalan pagi kan, dia boleh neutralkan hormon stres kita every day. So kita mulakan pagi kita tu dengan energi lah. Dan saya sangat amat berharap lah sebenarnya saya dapat buat senaman pagi ni. Cumanya di saat ini belum lagi. Anak-anak saya pun kata kalau mama jogging, dia bukan jogging tapi dia jogging atas katil je. So senaman pagi is very important. And then kerja keras dan pantas. Again lah, kerja keras dan pantas. Ini untuk bab 5. Bab 6, saya cuba cepatkan sikit. Pengurusan pengukuran impak masa. Bagaimana kita nak tahu kita punya kita nak ukur impak daripada pengurusan masa kita. Bila mana tiada masa yang terbazir. Maksudnya tiada masa terbazir ni kita boleh nampak lah, kita boleh audit lah bagaimana kita bazirkan masa. Saya suka ada satu tips tau yang saya tak tahu, saya share juga dengan husband saya ataupun saya sendiri. Penulis ada cakap, perasan tak kita kadang-kadang kita tak tahu pun kita nak tengok cerita apa, tapi kita scroll je TV tu, nak tengok apa pilih. Kalau Netflix lagi lah,
nak pilih movie dekat Netflix tu je kita ambil masa dalam setengah jam, 1 jam, kadang end up kita tak ada apalah pula nak tengok. So itulah pembaziran masa yang berlaku tanpa kita sedar sebenarnya. So kalau penulis ni dia dah tahu apa yang dia nak buat. Cerita apa yang dia nak tahu. So dia dah ada tau. Jadi tak adalah end up kita tak tengok pun TV, kita hanya scroll and kalau kita woman kan kadang-kadang dah tak ada cerita sangat saya nak tengok, saya buka Go Shop. Saya buka Wow Shop. Tu dah macam boring lah, tak ada apa nak buat ni. Buka Wow Shop lah. Tu bukan bazir masa je, bazir duit juga kan. Kita akan beli. So benda-benda yang macam tu kita mungkin tanpa sedar lah kita buat benda tu kan. Dan kita kena ada tekad lah of course. And then siapkan kerja di awal pagi. Dan kita kalau kita mampu jadi suri teladan buat orang lain, kita rasa if let's say kita dapat bawa orang lain juga boleh jana masa bagaimana kita menjana masa mereka, orang akan maksudnya orang akan bertanya lah bagaimana kita uruskan masa kita, menjana masa kita dan sebagainya. So this is how we can share, dan benda tu dia boleh spark lah lagi kita punya ni, dan kita dari situ kita dapat ukur lah bagaimana impak daripada pengurusan dan penjanaan masa yang telah kita buat sebelum ni, right? And then chapter 7 akhirnya lah beliau dia kata lepas kita dah baca-baca ni apa pendapat kita, masa 25 jam sehari ni mitos ke realiti? So terpulanglah pada pembaca. Bagi saya ianya realiti tanpa kita sedari 25 jam sehari ni. Memang akhirnya secara kalau kita tengok dengan mata kasar kita memang tak akan ada lebihan masa. 24 jam je sebenarnya masa kita. Tetapi macam mana kita nak realizekan tanpa kita sedari adalah dengan menambah baiklah, dengan menguruskan urusan aktiviti harian kita dengan baik dan sebagainya. Dan tanpa kita sedar sebenarnya kita menjana masa tu bukan sahaja 25 jam sehari, sebenarnya kita boleh dapat banyak jam sehari. Pertama, kenal pasti masa terbaik dan produktif. Ini yang saya selalu buat sebenarnya daripada PhD dulu pun. Saya mesti kenal pasti masa terbaik saya, dan sebenarnya masa terbaik dan produktif kita ni sebenarnya berubah sebenarnya. Saya ada masa-masa saya produktif saya malam pukul 12. Time tu saya bangun, saya menulis. Ada masanya dah lepas 3-4 bulan, kenapa? Macam jam tau otak saya tak boleh nak menulis, saya tak boleh nak baca. So saya kata I have to tune balik. So saya dah kenal pasti, okay sekarang ni musim ni mungkin musim sejuk, malam tu dia tak sesuai masa produktif saya tu, masa tidur tu. So saya tukar, saya tune balik, cari masa produktif saya pada hari lain, pada petang. Kita kena test lah, try and error. Itu sebenarnya bagaimana 25 jam sehari ni kita boleh tukar menjadi realiti. Kerana kalau kita buat kerja tu sebenarnya kita boleh selesaikan kerja tu 5 minit je. Macam menulis lah, write up kan. Kita perasan tak orang kata block, mental block, mind block kan. Satu ayat makan masa sehari kan selalunya kan. Sebenarnya because of kita tak kenal pasti bila masa yang produktif kita, terbaik kita. Cuba kita dah dapat masa produktif kita bila brain kita work dengan baik dan sebagainya. Saya percaya satu chapter pun you boleh tulis. Macam saya kenal pasti. Macam saya, to be true lah, saya kalau saya nak menulis saya kena pergi hotel. Saya tak tahu kenapa. Perangai ke apa ke, I don't know. I'm not sure. Husband saya memang ya Allah kata pening. Daripada ni. Sebab tu saya bila PKP tu saya macam agak tekanan jugalah. So penulisan pun agak terbengkalai. Saya tak ada idea. Kalau saya pergi hotel tu saya boleh buat, saya tak tahu, saya suka menulis kat situ. Kononnya nak feeling ke, I'm not sure. Tapi saya kenal pastilah benda-benda macam tu. So bila dah buka hotel ni memang kerja saya booking je lah. Booking dan booking. Sebab saya nak menulis kan. So benda-benda macam tu lah. Bintang tak kisah Puan Zila. Janji di hotel. So saya kena pasti. Saya bukan kena pasti masa je, tempat pun saya kena pasti. So itu kita punya ni, bagaimana kita nak realizekan sebenarnya 25 jam sehari. So that kita sebenarnya berkesan tau kita buat kerja tu. Kita tak perlu pun buat kerja tu dalam jangka masa yang lama pun. So kita pasti pertama. Yang kedua, tips daripada beliau ni adalah mulakan pagi dengan perkara-perkara utama. Contohnya untuk kita, check email dulu. Sebab sebenarnya saya pun perasan juga, betul juga.
check email dulu. Sebab bila kita check email, kita dah boleh rancang perjalanan kita pada hari tu kan. Email tu akan masuk kan. So kita boleh rancang perjalanan ataupun aktiviti yang kita boleh nak buat dan sebagainya. So inilah bagaimana penulis ni boleh strategiskan tentuan dia. Dia boleh cepat kan, bukan dah pukul 12 baru kita nak buka email kita, mungkin kita tak banyak masa lagi nak buat perkara tersebut. Okay. Dan yang ketiga adalah ni tips daripada penulis lah. Saya tak sure yang ni, elakkan bacaan ataupun melakukan perkara yang berat sebelum tidur. Mungkin dia nak mind kita ni lah kot, relax dan sebagainya kan. Sebab kalau once kita baca benda-benda berat, mungkin dia boleh bawa masuk dalam mimpi kan. Saya tak tahulah, saya nak kena cuba juga. Sebab sebenarnya to be true, saya suka bacaan berat sebelum tidur. Sebab saya suka nak masukkan dalam mimpi. Sebab benda tu saya nak masuk, nak lama. So depends lah. Tapi penulis memang nasihatkan untuk kita elakkan bacaan ataupun perkara-perkara yang berat sebelum kita tidur lah. So kita boleh relax lah, I believe. So itu untuk bab 7. Untuk kita realizekan lah. Dan akhirnya saya percaya kita boleh jana sebenarnya extra masa. And then pengakhiran bagi topik buku tu, bagaimana cara memulakan hari besok yang lebih baik, yang mana saya juga dah cubalah sikit-sikit. Pertama, gunakan tips-tips yang sesuai dengan diri sendiri. So bila saya baca ni, of course tak semua tips yang sesuai dengan diri saya. So that's why again saya selalu cakap, kenal pasti kita punya diri, kemampuan kita dan sebagainya. Tetapi dalam kita mengenal pasti tu, kita kena tak bolehlah terlampau bawah kita punya audit, maksudnya kita punya KPI untuk kemampuan kita tu. Kita tak boleh lah macam Dr. Naulis juga mention, you tak boleh rasa diri you lemah, dan kita sendiri tahu sebenarnya kemampuan kita. Tapi ikhlaslah bila kita nak kenal pasti kemampuan kita. You should know. Cumanya bila kita kenal pasti, saya selalu nak ingatkan supaya kita ikhlas dan kita tahu kemampuan kita setakat mana. Okay. And then jangan bazir masa, sebaliknya jana lebih masa dan selalu audit masa kita. Ini selalu ya audit masa. Saya pun mula dah lah sikit-sikit audit masa. Kadang-kadang saya pun suka juga bazir-bazirkan masa. Macam contohnya TV tu lah, saya selalu buat begitu. Saya suka nak tengok movie dekat Netflix, tapi saya at the end of the day saya tak tengok pun. Saya tengok cari memang makan 1 jam, last penat lah, malas lah, tak tengok pun lah, macam tu. So sebenarnya banyak perkara-perkara yang you boleh buat, dan jangan bazirkan masa. And then lagi satu, bila kita buat perkara rutin kita, beliau ni penulis, dia banyak belajar daripada pengalaman dia, yang mana sebenarnya kita dah biasa, perasan tak, kita dah biasa buat perkara rutin. Kalau boleh kita cuba ubah, maksudnya benda tu kita dah biasa buat. Bila kita dah biasa buat, sebenarnya kita boleh creatively masukkan perkara lain, maksudnya selitkan aktiviti lain dalam perkara rutin kita tu. So kita boleh jimat masa lah sebenarnya. So itu bagaimanalah. Tumpuan kepada perkara-perkara mustahak yang utama, again beliau maksudkan, dan setiap hari cuba bina personality baru. Ni bukan maksudnya inilah cantik luaran kan. Maksudnya cubalah one by one lah. Maksudnya mungkin hari ni aku nak menjadi seorang yang sampai awal ke, hari ni aku nak on time untuk ni ke. Cubalah bina personality yang baik ataupun yang positif setiap hari, ataupun mungkin rotate ke sikit-sikit dan sebagainya. So itulah secara rumusannya bagaimana penulis ni cuba berkongsi bagaimana kita boleh jana lah masa kita melalui tips-tips atau strategi mengikut kepada kesesuaian kita. So itu sahaja kot penceritaan saya. And again saya pun nak bagi tahu, saya pun jenis macam Dr. Naulis juga. Kalau baca dia tengoklah macam-macam saya conteng kan. Macam-macam saya kena lipat, memang kalau orang nak pinjam kena bear lah. Dia memang belacan lah. Buku-buku saya memang jenis belacan. Saya tak tahu. Saya suka. Saya dia lagi belacan, lagi feel kat saya. Lagi ni buku tu lagi sedap. So itulah yang saya punya inilah perkongsian untuk hari ini. Semoga kita dapat gunalah sedikit sebanyak kan tips yang sesuai untuk diri kita, untuk kita
improve lah masa kita ataupun kita boleh jana lebih masa lagi untuk buat lebih banyak perkara lagi, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sarah atas perkongsian mengenai bagaimana untuk menguruskan masa dalam seharian. Kita memang kadang-kadang rasa tak cukup 24 jam, tapi sebenarnya kalau kita pandai menguruskan masa tu dengan lebih baik, lebih-lebih sebenarnya 24 jam tu kan. Kerja pun sebenarnya tak perlu pun sampai 8 jam, tapi kita boleh uruskan kerja tu dengan kompres dengan lebih baik lah. Baik, saya tak ambil masa, seterusnya saya nak menjemput dengan segala hormatnya Puan Hajar Wan Nurul Mansur untuk perkongsian daripada beliau. Silakan Puan Wan. Terima kasih Encik Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nolis, Dr. Siti Sarah dan juga Prof. Dr. Hakimi ya. Okey, kita dah berkongsi 3 buku setakat ni yang mana semuanya boleh kita katakan sebagai yang agak berat jugalah ya, di mana buku page-nya banyak tebal-tebal yang takut saya tengok macam Dr. Nolis punya tu. Okey, so untuk perkongsian saya pada kali ini adalah lebih santai lah, di mana saya bernasib baik juga Dr. Siti Sarah sebab saya dah jumpa e-books yang memang dah ada nota dia sendiri ya. So saya tak perlu buat slide lagi. Tu Syafiq kata puan nak cut ke, tak apalah, kita tengok ajalah buku e-books ni yang dah ada ni kan. Okey. Perkongsian buku saya pada kali ini adalah buku checklist sebelum ke negeri abadi, iaitu 10 saranan persiapan segera sebelum ajal menjemput, yang ditulis oleh Dr. Rozaina Zainul Abidin ya, yang mana beliau adalah merupakan seorang kelulusan dalam bidang pengajian psikologi, ilmu wahyu dan ijazah kedokteran dalam pendidikan kaunseling, dan beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar lah ya, dan juga jurulatih kesihatan mental dan pengamal NLP yang bertauliah. Okey, kita tengok secara santai lah kenapa buku ni yang kita boleh jadikan panduan, di mana dalam keadaan sekarang ni hala tuju kita sebagai seorang manusia, dan juga kita boleh amalkanlah beberapa checklist ataupun saranan yang dicadangkan oleh Dr. Rozaina ni, memandangkan sekarang ni kita pun tak tahu dengan keadaan COVID ni, boleh katakan ramai yang pergi secara mengejut dan itulah kita perlu membuat persediaan lah sebelum kita dijemput oleh ilahi. So sebagaimana yang kita tengok juga kalau saya nak sentuh sikit lah berkenaan dengan COVID-19 ni, di mana kalau kita tengok seramai 26,981 kes kematian setakat ni. Saya sebelum ni tak sedar angka kematian ni begitu tinggi tiba-tiba bila saya tengok sehingga 6 Oktober tu seramai 26,981. So agak tinggi jugalah kematian yang orang kata disebabkan oleh COVID ni, yang secara tiba-tiba ataupun orang kata yang kita tak jangka dan yang brought in death juga sebanyak 105 orang. So ramai jugalah dan di dalam ICU pun ada 800. So semua tu orang kata benda yang kita tak jangka penyakit-penyakit ni. Alright. Untuk buku ni kita boleh lihatlah penulis telah mencadangkan ataupun memberi saranan iaitu checklist kehidupan yang ringkas, iaitu 10 checklist yang boleh kita ikut ataupun kita sebagai panduan kita lah. Okay, next. So kita ada 10 checklist seperti berikut lah. Next. Lagi. Okay, ni pun lagi. Okay, ini adalah
10 checklist ya, iaitu yang pertama disarankan untuk kita bertaubat lah ya, di mana kita boleh pasakkan ataupun set minda kita bahawa kita ni perlu bersedia ya untuk dijemput Allah pada bila-bila masa saja ya. Dan oleh itu kita dinasihatkan supaya bertaubatlah dengan bersungguh-sungguh atas segala dosa dan juga kelalaian dalam menjalankan kewajipan sebagai hamba dan juga khalifah Allah di muka bumi selama ni ya. Next. So apa yang dicadangkan dekat sini, penulis mencadangkanlah kita atas balik tadi Syafiq. Okey, dicadangkan untuk kita melakukan solat sunat taubat lah selepas Isya ataupun pada waktu tahajud ya, pada malam. Berdoalah agar Allah mengampuni segala dosa kita dan mendapat meninggalkan dunia ini dengan pengakhiran yang lebih baik, iaitu husnul khatimah lah. Okey, dan dicadangkan jugalah untuk memperbanyakkan istighfar dan juga berselawat pada setiap waktu, terutamanya masa memandu, semasa bekerja ataupun sebelum dan selepas solat lah, kerana amalan-amalan ni juga boleh menghapuskan dosa-dosa kita ya. Okey. Yang keduanya adalah memeriksa kualiti solat ya. So, sebagaimana yang kita tahulah, solat ni adalah tiang agama dan merupakan tali di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat juga merupakan amalan pertama yang akan dinilai olehnya dan menjadi prasyarat untuk amalan-amalan lain diterima. Okey. So petang ni kita lebih kepada sesi kerohanian lah sikit ya. Sebab tadi dah ada tips-tips yang berat-berat ya, so kita santai-santai sikit lah petang ni, okay. Selain tu juga penulis menyarankan lah, iaitu selepas kita bersolat, so kita kena pastikan jugalah untuk solat ni, iaitu kualiti wuduk kita, rukun solat, syarat-syarat sah solat, bacaan dan kefahaman Al-Fatihah, bersolat di awal waktu dan juga khusyuk dalam solat ya. Okay, next. Okay, checklist yang ketiga iaitu sentiasa memaafkan dan juga meminta maaf. Okay, so kita haruslah sentiasa meminta maaf dan juga memaafkan seorang. Seperti mana yang kita dengar selalu ya, orang kata perlu minta maaf sebelum kita tidur ya. So jadikanlah amalan tu supaya kita boleh hapuskan dosa-dosa kita lah pada siapa-siapa je. Ya. Okay. Yang keempat iaitu menulis senarai hutang dan juga harta. Yang ni pun kadang-kadang kita tak peka kita tak tak alert senarai hutang ataupun harta-harta yang kita ada ya. So penulis ni mencadangkanlah kita ambil sedikit masa iaitu 1 ke 2 jam untuk menulis semua hutang-hutang dan harta yang kita ada di dalam mana-manalah, sama ada buku ataupun buku nota kita ya. Dikatakan iaitu ada 2 sebab utama kenapa kita harus menyenaraikannya, supaya yang pertamanya agar kita boleh mengetahui keadaan ekonomi kita pada masa terkini dan juga membuat plan untuk melangsaikan hutang-hutang tersebut secepat mungkin ya. Okay, yang kedua, untuk memudahkan waris untuk membantu melunaskan hutang yang masih ada sekiranya anda meninggal dunia sebelum terlangsainya semua hutang. Okay. So dia bagi cadangan lah, iaitu yang kita ada 2 hutang ya. Yang pertama iaitu hutang kepada Allah seperti jumlah waktu solat yang tertinggal. Ni kena tengok balik ni, banyak kalau ada yang banyak solat yang tertinggal ni kena buat lah ya. Puasa yang wajib qada. Yang ketiga, jumlah fidyah yang perlu dibayar. So kita kena tengok balik lah, kita kena nilai balik diri kita. Kita dah buat ke benda-benda ni sebelum ni. Di mana yang keduanya iaitu hutang dengan manusia ya. Iaitu jumlah pinjaman yang belum berbayar, banyak sebelum ni kita berhutang pada siapa-siapa yang kita belum bayar ya. Dan juga perjanjian dengan sesiapa yang belum dilaksanakan.
Maknanya kalau kita buat apa-apa janji tapi kita tak tunaikan, ya. So tu pun adalah hutang jugalah dengan manusia, ya. Okey. Ni yang tadilah. Next. Okey, yang keenam iaitu mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Yang ni pun perlu juga, ya, di mana kita perlu kumpulkan ataupun simpan semua dokumen penting dan tanggungan supaya ianya lebih mudah untuk diuruskan oleh waris setelah kita meninggal dunia lah, ya. Maklumkan kedudukan kepada pasangan ataupun sesiapa yang boleh dipercayai. Selain itu, semak dan kemas kini nama pemegang amanah ataupun penama yang diisytiharkan dalam akaun-akaun bank dan KWSP kepada penama yang boleh membantu menguruskan harta tersebut setelah kita meninggal. So ada banyak kes juga sebelum ni, kita kadang-kadang ada orang yang meninggal secara tiba-tiba tu tak ada pewaris, ya, tak ada penama. Contoh dekat KWSP ke ataupun tabung haji. Jadi kalau kita buat benda ni awal, jadi ia lebih memudahkan pada kita lah menguruskan harta-harta kita, ya. Walaupun tak banyak tapi ia memberi apa orang kata memudahkanlah urusan mereka yang kita tinggalkan, ya. Okay, next. Okay, antara dokumen yang boleh kita yang dicadangkan lah iaitu kita kumpul surat beranak, ya, sijil nikah, polisi insurans, takaful dan nombor telefon ejen, dokumen rujukan hibah, wasiat, ya. Yang kelima, rekod maklumat kesihatan. Yang keenam, kalau ada sijil, saham, emas, geran tanah dan simpanan ataupun pelaburan. Yang ketujuh, nombor PIN dan kata kunci perbankan atas talian dan akaun media sosial. Yang ke-8, nombor akaun KWSP, PESO, tabung haji dan amanah saham. Ya. Okey, yang ketujuh, semak dan bayar semua zakat. Okey, zakat tu memang kita diwajibkan lah. Jadi pastikan kita membayar zakat setiap tahun, ya. Seperti gaji, zakat harta, ya. Contoh gaji, bonus, keuntungan perniagaan, wang simpanan, pelaburan, KWSP, takaful, emas, perak dan sebagainya lah. Yang ni saya tak perlu jelaskan lah sebab semua dah faham kan, dan saya pun bukan nak ulas pasal bab agama di sini, ya. Right. Okey, untuk yang checklist ke-8, siapkan wasiat, ya. Yang ni pun saya rasa ramai yang belum buat, ya. Saya pun tak buat lagi ni. Sediakan wasiat segera untuk dua sebab utama berikut, ya, untuk merancang perbelanjaan harta setelah kita meninggal agar pahala jariah dapat terus mengalir selain memastikan kesejahteraan keluarga yang ditinggal. Yang kedua, supaya kita tidak menanggung beban dan azab akibat hutang ataupun urusan yang tidak dilangsaikan. Okay. So wasiat ni agak penting jugalah, ya. Okey, checklist yang ke-9 iaitu semak akaun media sosial, ya. Yang ni pun kena semak juga ni. Kadang-kadang orang kata kita macam ustaz pernah bercakap lah, ya. Dia kata kalau kita ada tulis unsur-unsur fitnah ke ataupun apa-apalah, jadi kita perlu betulkanlah sebelum apa orang kata meninggal, ya. Di akaun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram yang sekiranya ada unsur-unsur mengecam, menyebar fitnah, menanam kebencian atau membuka aurat, kerana semuanya adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Sebaik-baiknya hanya tinggalkan dan kongsikan kandungan yang bermanfaat, ya, dan ajakan yang agar pahala boleh terus mengalir selepas kita meninggal dunia, ya. So kita, macam dimention kat situ, ya, kita digalakkan untuk berkongsi password password kunci, kata kunci akaun dengan seseorang yang dipercayai untuk membolehkan akaun anda dipadam setelah meninggal dunia. Tu dia. Tapi saya, Facebook saya pun saya dah lupa password. Macam mana tu? Aduh, hai. Okay, next.
Okey, yang ke-10 ya, penulis juga mencadangkan agar kita mengemaslah barangan kita ya, terutamanya barang-barang di dalam almari, pakaian dan juga barang-barang ya, barangan kita. Periksa almari, pakaian dan barangan lain dalam simpanan kita seperti beg tangan, beg tangan yang banyak tu pinggan mangkuk, kasut tu pun ada juga kan, kasut tu, buku-buku. Segera sedekah dan infakkan, terutamanya yang sudah lama tak digunakan. Kena tengok balik tu dalam almari tu kan. Baju-baju yang tak sempat pakai ni PKP kan, setahun tak pakai baju, dah buat-buat tapi tak pakai. Alright, next. Okay. So saya rasa itu sajalah yang dikongsi oleh penulis, yang checklist yang dikongsi oleh penulis tadi, di mana ada 10 checklist lah yang kita boleh dicadangkan ya, supaya kita dapat sebelum kita meninggal kita boleh lakukan perkara-perkara ni sebagai peringatan ataupun apa orang kata untuk menjadi insan ataupun insan yang lebih baik dan bersedia untuk ke alam yang seterusnya. Jadi sesuai jugalah untuk saya rasa sebab saya pun dah tak lama lagi nak menuju ke alam pusaraan dan orang kata dah jadi warga emas ya. Jadi perlulah kita buat benda-benda yang orang kata untuk membersihkan diri kita jugalah ya. Supaya kita boleh jadi manusia yang lebih berguna di masa hadapan lah. Right. So ada lagi ke Syafiq bawah tu? Itu sajalah sebagai penutupnya macam tadilah. Dikatakan iaitu mati itu adalah pasti, ke bawah ya. Okey, dikatakan mati itu pasti, namun hidup bukan terhenti setakat ini. Mengingati mati mengurangkan sedih hati yang tidak terubat dan mendorong istiqamah untuk taat. Seimbangkan antara urusan kesenangan dunia dengan usaha mengumpulkan bekalan untuk balik ke negeri abadi. Marilah kita bekerja dan berbakti seumpama kita akan hidup 1000 tahun, tapi bersiaplah seolah-olah ajal akan menjemput pada hari ini. Saya rasa itu sajalah perkongsian yang ringkas daripada saya, yang saya harapkan dapat kita membuka mata ataupun berkongsi tips-tips yang boleh kita lakukan sebelum kita ke peringkat yang seterusnya lah. Okey. Itu saja Syafiq. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Wan. Memang satu perkongsian yang menarik juga sebenarnya kan, di sebalik kita dalam menguruskan urusan-urusan dunia, urusan kerja dan sebagainya, ni ada satu peringatan lah, checklist. Kita buat checklist untuk persediaan kita di alam yang seterusnya. Dan sebenarnya tak ada kira tua dan muda lah, macam Puan Wan cakap tadi. Sebenarnya kita muda ke tua ke, kita kena sentiasalah bersedia dalam hal-hal yang sebegini kan. Kalau macam ada yang mungkin ada ambil life insurance dan sebagainya. So benda-benda macam tu walaupun nampak macam tak penting, sebenarnya penting lah. Tak ada mengira usia tua ataupun muda. Sebab zaman sekarang ni ialah kita melihat yang meninggal pun bukannya semestinya tua, dan ada juga yang meninggal tak semestinya yang berpenyakit dan sebagainya kan. So anything can happen. So ni adalah satu preparation dan peringatan lah untuk semua orang, terutama yang berada di dalam program pada petang ini. Dan okey, baik, kita sebenarnya dah selesai keempat-empat daripada panel jemputan kita. Saya mengucapkan terima kasihlah dan amat bersatu sebenarnya dapat bersama dengan panel-panel jemputan yang hebat-hebat pada petang ini sebenarnya. Dan saya mewakili Pak Prita ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Madia Dr. Hakimi, Dr. Nolis, Dr. Siti Sarah dan Puan Wan atas kesudian sebenarnya meluangkan masa lebih sebenarnya sejam, sudah sejam setengah pun untuk program Read, Knowledge and Share book review siri yang kelima. Dan saya harap melalui program ini kepada yang menonton terutamanya dapat menuntik lagi semangat untuk membaca dan berkongsikan ilmu daripada apa yang kita baca dan apa yang kita peroleh kepada orang lain. Dan sedikit info, program-program anjuran Prita boleh ditonton semula di saluran YouTube Prita Kampus Rembau. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe,
ke saluran YouTube kami dan ikuti Pita Campus Rembau melalui Facebook dan Instagram untuk info terkini berkenaan dengan perkhidmatan perpustakaan. Baik, pautan borang kehadiran saya dah sediakan di ruangan chat dan diminta untuk tuan-puan yang hadir pada petang ini untuk isi dan sertakan sekali lah dengan komen ataupun pandangan anda. Dan sekali lagi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada yang sudi menyertai kita dalam program petang ini lebih setengah jam dan maafkan segala kesalahan dan kekurangan saya sepanjang mengendalikan program ini. Dan sesungguhnya yang kurang itu datang daripada saya dan lebih itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah akan diperbaiki dari masa ke masa. Dan saya Muhammad Syafiq bin Abdullah mengundurkan diri sebagai moderator anda pada petang ini dan semoga kita berjumpa lagi di dalam siri-siri Read, Knowledge and Share akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.